Assalamualaikum dan salam Saudaraku sayang, bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak meluluskan program subsidi yuran institusi awal kanak-kanak berjumlah RM2.5 juta. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, peruntukan ini akan membantu ibu bapa yang tidak berkemampuan dan menghadapi kekangan kewangan menghantar anak-anak mereka ke prasekolah. But then in this issue, she is very passionate with our young, especially the deprived group who are not able to send their children to preschool because of financial restraint. I sympathize with her. I sympathize with those who are deprived, and therefore her request is approved for that 2.5 million. I hope with this little assistance, I strongly believe God also will assist us. Beliau berucap demikian semasa merasmikan pelancaran konvensyen antarabangsa Prasekolah 2022 di Miri pada Jumaat. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari mahu rakyat Sarawak menjadi masyarakat yang berkembang maju didorong oleh data dan inovasi seperti yang dirancang dalam Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Ujarnya untuk mencapai matlamat itu adalah sangat penting untuk Sarawak memiliki modal insan yang berkualiti. Quality ECCE educators and caregivers are somehow an important asset to quality ECCE services, which later contribute to quality children. This, as you know, will eventually help to elevate and grow Sarawak's economy, raise household income, and reduce urban and rural development gaps in the future. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat dan Ahli Dewan Undangan Negeri Wujud Merangkap Datuk Bandaraya Miri Adam Yee Siu Sang. Berita seterusnya, isteri tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah, Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Norlidah Tan Sri Datuk RM Jasni bersama 28 delegasi Gabungan Rakyat Sabah GRS berangkat pulang pada Jumaat selepas mengadakan lawatan selama 3 hari di Kuching. Ketibaan Toh Puan Datuk Seri Panglima di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK kira-kira jam 4.15 petang disambut oleh isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang sebelum berlepas pulang pada jam 4.45 petang. Sebelum keberangkatan pulang, turut diadakan sesi bergambar kenang-kenangan serta pemberian cenderamata daripada Puan Sri Datuk Amar Jumaani. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Sabariah Putit serta Div Kenamaan yang lain. Terdahulu, Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Norlidah bersama rombongan dari Gabungan Rakyat Sabah GRS telah mengadakan lawatan rasmi ke Pusat Jantung Sarawak. Rombongan disambut oleh isteri kepada Timbalan Premier Sarawak Datin Sri N. Ong Siok En dan Pengarah Pusat Jantung Sarawak Dr. Muhammad Asri Rifin. Setibanya di Pusat Jantung Sarawak, Toh Puan Datuk Seri Panglima Norlidah serta rombongan diberikan taklimat khas oleh Dr. Muhammad Asri dan seterusnya dibawa melawat ke wad di tingkat 6 di mana seramai 20 pesakit telah menerima sumbangan daripada Toh Puan Datuk Seri Panglima Norlidah. Sementara itu, isteri Premier Sarawak yang juga pengurusi Sabati Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang turut hadir dan menyempurnakan penyerahan sumbangan berupa angpau dan barangan keperluan asas. Turut sama dalam lawatan itu adalah isteri kepada Ketua Menteri Sabah Merangkap yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Juliah Salak, isteri kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datin Noraini Saleh, isteri kepada Speaker Dun Sarawak Datuk Fatimah Muhammad Iskandar serta div-div kenamaan yang lain. Selanjutnya, Lembaga Pelancongan Sarawak STB dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP, Tourism Malaysia TM, STB dan Business Events BE Sarawak akan menganjurkan Persekutuan Ejen Pelancongan India TAFI
2022 dari 20 hingga 23 September depan. STB dalam satu kenyataan media pada Rabu memaklumkan konvensyen yang bertemakan Build Back Better kembali dengan lebih baik itu antara lain bertujuan mengukuhkan industri pelancongan dalam menuju ke arah pemulihan ekonomi yang berdaya tahan, dan setiap sesi akan mengetengahkan kemampanan usaha pemeliharaan, penghijauan dan pelancongan yang bertanggungjawab. Menurut Menteri MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, tema konvensyen TAFI tahun ini, Build Back Better, sangat sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. This marked the first time this kind of convention is being held in Kuching, Sarawak, and we expect more than 500 TAFI delegates to be participating at this event to be held at the Borneo Convention Centre, Kuching, from the 20th to the 23rd of September 2022. Well, indeed, TAFI Convention 2022 is a golden opportunity for us to ramp up Sarawak's visibility in India, and also to showcase to our Indian travel agents partners on why Sarawak should also be their next destination of choice when it comes to tourism and business events. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan TAFI yang melawat Kuching untuk melakukan beberapa pemeriksaan tapak baru-baru ini turut melakukan kunjungan hormat ke atas Datuk Seri Abdul Karim. Dalam pertemuan tersebut, Datuk Seri Abdul Karim menyuarakan harapan agar konvensyen itu menjadi pemangkin untuk menarik lebih ramai pengunjung dari India ke Sarawak dalam masa terdekat. Presiden TAFI, AJ Prakah pula berkata Sarawak berpotensi menjadi destinasi popular di pasaran India yang mencari destinasi baru untuk dilawati. Jelasnya pasaran India sedang berkembang dan mereka sentiasa mencari destinasi, produk dan pengalaman yang lebih baru, dan Sarawak mempunyai potensi besar untuk menjadi destinasi popular di pasaran India kerana generasi hari ini prihatin terhadap planet, pemeliharaan dan kemampanan alam sekitar. Kepaparan berikut. Kerajaan Sarawak sentiasa memberi penekanan terhadap perancangan masa depan melalui transformasi bidang pendidikan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, di negara ini pendidikan awal kanak-kanak berada pada tahap yang agak baik dengan kewujudan program-program seperti Institusi Pendidikan Awal Kanak-kanak, Taska, Tadika dan Tabika, termasuk yang dikendalikan oleh KEMAS. Menurutnya, ia berjaya melahirkan golongan bijak pandai di seluruh negara dan seterusnya menjadi pewaris untuk memimpin, mengendali, mentadbir negeri pada masa-masa yang akan datang. Seperti yang sedia kita maklum bahawa Yang Amat Berhormat Premier kita, Datuk Petinggi Ahmad Johari, sentiasa memberi penekanan kepada perancangan masa depan Sarawak itu melalui transformasi bidang pendidikan dalam banyak aspek. Banyak perkara yang telah pun dimaklumkan mengenai bangunan yang sedang dan akan dialami oleh negeri kita. Tumpuannya ialah untuk memastikan bahawa persediaan pendidikan untuk melahirkan generasi bijak pandai yang akan mengendalikan pembangunan-pembangunan yang sedang dirancang tersebut dapat dilaksanakan dengan berjaya. Dan kita ada sebuah kementerian khas yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fatimah Abdullah, menumpukan kepada bidang pendidikan prasekolah supaya pendidikan yang disediakan oleh kita, terutamanya di peringkat negeri itu, dapat selaras dengan apa yang akan dihasilkan pada masa akan datang, mengambil bahagian dalam pentadbiran dan pembangunan negeri. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan sambutan Hari Potensi Kanak-Kanak Tabika Kemas Zon 1 Kuching tahun 2022 di Dewan Yayasan Sarawak pada Jumaat. Dalam majlis itu, Datuk Dr. Abdul Rahman telah menyampaikan hadiah kepada pemenang bagi pertandingan acara sukan bola jaring bagi Zon 1 melibatkan 6 kawasan parlimen yang terpilih melalui sistem undian. Juara yang akan mewakili Kemas Sarawak beraksi di peringkat kebangsaan pada bulan Oktober nanti bertempat di negeri Perak Darul Rizwan yang telah dimenangi oleh pasukan P196 Stampin. Tempat kedua pula dimenangi P193 Santubong dan tempat ketiga P194 Petrajaya. Manakala di Meradong dengan sejumlah RM37,040 geran projek kecil luar bandar MRP diagihkan kepada 6 penerima di sekitar kawasan Dewan Undangan Negeri Dun berkenaan. Majlis ringkas penyerahan cek geran itu disempurnakan sendiri oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kong Hing bertempat di Pusat Hikmat Dun Meradong pada Khamis.
Penerima cek berkenaan adalah SMK Bandar Bintangor, Pendidikan Khas SMK Bandar Bintangor, PPD Daerah Meradong, JKKK Rumah Seri Tanah Putih, Kelab Bomba dan Penyelamat Sarike dan Klinik Kesihatan Bintangor. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Ding berpesan agar semua penerima menggunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin untuk menjalankan aktiviti tahunan yang telah dirancang. Selain itu, beliau turut mengingatkan para penerima supaya membelanjakan peruntukan yang diberikan dengan berhemah dan digunakan untuk keperluan penting. Di Betong pula, sebuah arena sukan akan dibina dengan kos RM1.1 juta di kawasan dataran Temenggong Kadir Beladin. Ia dimaklumkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro, Razaili Gapur, semasa berucap merasmikan Majlis Penangguhan Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan SK Beladin pada Khamis. Jelasnya Kerajaan Sarawak telah mewujudkan agensi pembangunan bersepadu betong BIDA untuk membangunkan bahagian betong dengan peruntukan RM1.5 bilion dan daerah pusat juga tidak ketinggalan menerima arus pembangunan. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak juga sedia membantu dan prihatin terhadap pelajar yang berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di kawasan itu. Selain itu, beliau sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di mana sekolah dalam Dewan Undangan Negeri Dun Beting Maro telah pun dinaik taraf serta dibaiki untuk kemudahan sekolah. Seterusnya, Jabatan Muzium Sarawak JMS telah diberi penghormatan sebagai tuan rumah persidangan International Society for Academic Research on Shamanism ISARS 2022 yang pertama di Malaysia. Persidangan tersebut bermula pada 25 Ogos hingga 28 Ogos ini bertempat di Borneo Cultures Museum. Pembukaan persidangan ISARS yang bertemakan Shamanism and Crisis Seeking Human Identity itu disempurnakan oleh pengarah JMS, Tazuddin Mohtar pada Khamis. Turut hadir Duta Besar Jerman ke Malaysia, Dr. Peter Blomeyer, Presiden ISARS Diana Riboli, Setiausaha ISARS David Torrey dan delegasi dari luar negara. Persidangan ini bertujuan menggalakkan pelbagai penyelidikan akademik bagi sistem terapeutik, keagamaan dan menyokong kajian para ahli akademik. Ia juga untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pemuliharaan pengetahuan tradisional bagi tradisi perubatan dan amalan rohani oleh budaya orang asli di seluruh dunia. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube #menyebarfakta. Salam UKAS.